Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Nama saya Zul. Selamat datang kembali ke channel pada yang dah subscribe. Pada yang belum subscribe dan baru lagi dalam channel saya, selamat datang saya ucapkan. Okey, pada hari ini saya nak membincangkan sedikit tentang perkara iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang baru diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang mana ia berkenaan dengan kawalan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Apa-apa pun sebelum kita bincang lebih panjang lagi, kita intro dahulu. Sebelum saya mulakan, terlebih dahulu saya nak ucapkan kepada rakyat Malaysia khususnya dan seluruh dunia lah kan, berkenaan satu wabak yang kita tengah hadap sekarang ni yang pada saya sangat menggerunkan lah. Lebih menggerunkan daripada wabak-wabak yang ada sebelum-sebelum ni kerana pada saat video ini dirakam telah mengorbankan lebih 6,000 orang seluruh dunia. Yang mana ia berbeza dengan masa Middle East, coronavirus yang dan juga yang lain-lain lah. Okey. Untuk penyakit moden lah senang cakap. Okey, dan penyebaran penyakit tersebut iaitu COVID-19 berlaku pada skala yang sangat-sangat cepat. Okey, pada hari ini iaitu 16 hari bulan pada video ini dirakam, peningkatan sebanyak 125 kes baru, dan pada hari sebelumnya iaitu pada 15, 190 kes baru. Maknanya dah meningkat 3 angka sehari. Jadi oleh sebab itulah pada hari ini iaitu 16 hari bulan, Perdana Menteri Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah membuat satu pengumuman khas yang mana menggunakan Akta Kawalan Penyakit, dan satu lagi saya pun tak ingat, Akta Polis tak silap saya, yang memperuntukkan bahawa kawalan pergerakan, Akta Kawalan Pergerakan dilakukan. Okey. Ada 6 poin utama yang ditekankan dalam Perintah Kawalan Pergerakan tersebut, iaitu saya bacakan satu-satu dan saya cuba huraikan dari perspektif saya sendiri, dan sekiranya tuan-tuan ataupun penonton-penonton daripada luar sana yang ada pendapat masing-masing boleh terus komen dekat bawah, okey? Yang pertama iaitu, larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Untuk menguatkuasakan larangan ini, semua rumah ibadat dan premis perniagaan hendaklah ditutup. Kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebaneka yang menjual barangan keperluan harian. Khusus untuk umat Islam pula, penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau termasuk solat Jumaat adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas yang telah bersidang pada 15 Mac. Okey, yang pertama ni merupakan satu larangan yang boleh dikatakan sangat besarlah, terutamanya boleh sekarang ni orang kata untuk tempoh 14 hari ni daripada 18 sehinggalah 31 untuk umat Islam kita tak boleh pergi masjid untuk solat berjemaah ataupun solat Jumaat. Dan yang kedua, sukan tak boleh, maksudnya apa-apa perlawanan bola sepak ke apa benda ke tak boleh dijalankan. Sosial dan budaya, ini yang pada saya agak terkesan jugalah, terutama sebagai jurugambar sepenuh masa, yang mana pada hari ia diumumkan, pengantin pun dah start call, saya pun dah mesej saya punya customer tanya macam mana majlis. So mereka pun tengah pening lah sekarang ni sebab sosial dan budaya ia merangkumi juga majlis perkahwinan, kenduri dan sebagainya. Ini sangat-sangat memberi kesan kepada peniaga seperti saya dan juga yang membuat sepenuh masa, juga yang lain-lain lah. Okey. Dan jadi memang pada orang cakap, tapi tak ada pilihan sangatlah, tak ada pilihan apa yang kerajaan sedang buat sekarang ni untuk mengekang supaya benda ni jadi lebih lebih daripada lebih buruk kan, COVID-19 ni supaya jadi lebih buruk. Sekarang pun pada hari saya rakam video ni, kes telah pun berada pada takat 553 kes.
Selain daripada itu, untuk yang kedua iaitu sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Yang bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikenalkan menjalankan pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela atau self quarantine selama 14 hari. Okey, yang ini saya sangat setujulah sebab punca penyebaran ini berlaku dengan cepat adalah di mana pada waktu perhimpunan tabligh tersebut beberapa uh, peserta dalam perhimpunan tersebut merupakan dia baru pulang daripada luar negara yang mempunyai kes COVID-19 dan beliau pun dijangkiti dan datang ke majlis tersebut. Itu sebablah virus tersebut tersebar dengan sangat-sangat cepat dan peningkatan spike kes 190 dalam satu hari juga majoritinya daripada perhimpunan tersebut. Okey. Saya tak nak salahkan perhimpunan tersebut lah. Perhimpunan tu perhimpunan yang baik. Cuma waktu dia tak kena lah. Okay, waktu dia tak kena dan arahan daripada pihak serta boleh saya katakan tindakan penguatkuasaan pihak berkuasa sangat lambat lah. Bukan nak kritik lah kan. Tapi sebab waktu dikatakan bila PM dah cakap tak boleh berhimpun dan sebagainya, mata fair berjalan dengan berjalan seperti biasa. Uh, Pertandingan memancing di PD berjalan seperti biasa dan pembukaan mall dan sebagainya berjalan seperti biasa. Jadi penguatkuasaan tu tak daripada peringkat bawahan tu tidak berlaku dengan baik. Jadi itu yang agak mengecewakan. Tetapi pengumuman pada hari ini pada saya ia mungkin sedikit dibuat secara eksklusif lah. Okay. Executive order dan semua pihak terlibat secara langsung. Okey. Dan yang ketiga, sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Yang ini bagus, sangat bagus. Memang sepatutnya dibuat lebih awal, sepatutnya lah pada hari di masa kejadian COVID-19 ni berlangsung. Tetapi kita pun seperti mana penonton tahu pun kita mengalami fasa politik yang agak kucak-kacir dalam tempoh sebulan ni. Pertukaran kerajaan dan sebagainya dan kerajaan sebelum dan kerajaan selepas. Dalam tempoh sebulan ni orang cakap teruk lah kan. Apa yang berlaku dalam Malaysia sekarang ni memang yalah dari segi politiknya, dari segi ekonomi dan sekarang dari segi COVID-19-nya memang mencabar lah kan. Tahun yang sangat mencabar. That is why ini merupakan langkah ketiga ni langkah yang sangat baik lah pada saya. Dan sepatutnya langkah ketiga ni dibuat lebih awal sebelum orang kata sebelum ini. Tapi kerajaan sebelum ni pun mungkin yalah berlaku kucak-kacir dan sebagainya. Bukanlah kucak-kacir, istilahnya politik yang tidak seimbang waktu tu. So sekarang hopefully okey lah. Harap-haraplah tindak balas kali ni lebih baik lah. Yang keempat, penutupan semua taskar sekolah kerajaan dan swasta termasuk sekolah harian, sekolah asrama penuh, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. Yang ini saya sangat-sangat sokong disebabkan contoh anak saya pun di sekolah rendah, anak saya pun dah memiliki 1,000 lebih, 1,200 pelajar. So maknanya orang kata perkumpulan yang ramai itu sangat mudah penyakit untuk berjangkit dan sebagainya. Jadi ini merupakan langkah yang baik. Yang kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi. Okey, lebih kurang dengan keempat, tapi dia fokus pada pendidikan tinggi. Okey. Dan yang keenam, penutupan semua premis kerajaan. Penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara ataupun essential services iaitu air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyiaran, keuangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Okey, kat sini ada sedikit kekeliruan yang saya pun sekarang masih keliru. Contohnya sebab ramai dalam sahabat-sahabat saya yang berniaga makan.
Semua macam wondering lah kan, bekalan makanan tu maksudnya apa? Adakah kedai makan boleh dibuka ataupun bekalan makanan ni merangkumi macam kilang-kilang beras, kilang gula, ataupun yalah maknanya dari sektor pengilangan ke atau sektor macam kilang biskut ke, kilang roti atau kedai makan. Itu yang agak mengelirukan sedikit sebab saya tengok banyak lagi dalam grup WhatsApp dan sebagainya tengah berbahas pasal benda ni lah. Okey. Keenam-enam perkara ni secara keseluruhannya dari sudut lain memberi impak yang orang kata apa, dari segi nak mengekang penyakit tu insya-Allah. Insya-Allah kita akan uh, atasinya lah. Tetapi dari sudut lain juga mempunyai kesan yang buruk terutama pada mereka-mereka yang gaji hari ataupun kais pagi makan pagi ataupun meniaga tepi jalan, ataupun bisnes-bisnes lah. Senang cakap bisnes memang efek sangat lah. Terutama macam saya bisnes foto video, bila pengantin tak ni, dia akan memberi kesan, dan juga printing juga. Kedai-kedai yang membuat servis dan sebagainya kan. Macam sekarang partner saya juga mempunyai bisnes percetakan. Okey. Dan terpaksa ditutup selama 2 minggu dengan overhead cost yang sangat tinggi untuk ditanggung. Tak ada duit masuk dan sebagainya. Akan memberi kesan yang sangat besar. Dalam tempoh 2 minggu ni saya jamin kita akan menyaksikan banyak bisnes akan orang cakap apa, teruk lah. Okay? Ekonomi mungkin juga akan teruk. Dan akan berlaku lah sedikit orang kata apa, perasaan tidak puas hati yang memuncak dalam kalangan masyarakat, terutamanya yang memang yang terkesan lah. Saya doakan pada semua sekali rakyat Malaysia harap dapat bersabar dan berusahalah cari jalan. Okay, kita doa semoga benda ni dapat berakhir dengan cepat. Kita doakan supaya penyakit ni dapat orang kata apa, dapat pulih lah. Okay, penyakit ni dapat hilang, tak berjangkit dengan orang kata, dapat selesai lah senang cakap kan. Semoga sebagai orang Islam kita doa supaya kepada Allah supaya dapat tarik balik penyakit-penyakit ni, supaya tidak memberi mudarat yang besar pada kita semua, rakyat Malaysia dan dunia khususnya, dan semoga akan kembali kepada sedia kala lah. Okay. Berjuang. Okay. Semoga semua sekali dapat dengar lah, dapat ikut arahan pihak berkuasa supaya benda ni dapat diselesaikan dengan baik. Kalau semua orang dengar, insya-Allah semua akan dapat orang kata benda ni dapat selesaikan dengan baik. Okey, itu sajalah pendapat saya dalam isu Perintah Kawalan Pergerakan ni. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.